Okey, untuk vectors ni kita ada 4 subtopik. Vectors in 3 dimension. Kalau di sekolah kita belajar 2 dimension. Ada x, ada y. Kalau 3 dimension, kita punya axis kita adalah x, y, z. So 3 dimension. Kemudian kita akan lihat apa maksud skala produk, apa maksud vektor produk, dan akhir sekali masa bila kita nak guna ni, application of vectors in geometry. Okey, cuma permulaan ni vectors ni kita kena ingat, vectors ni dia syarat dia mesti ada dua. Dia mesti ada dua. Yang pertama, dia mesti ada magnitude. Magnitude. Okey. Mesti ada magnitude. Jadi bila kita lukis, dia mesti ada ukuran panjang dia. Okey, katakan panjang dia berapa? 5 contoh. Magnitude dia 5. 5. Magnitude dia. Dia mesti ada panjang. Okey, kalau setakat ini je, kita tak boleh panggil dia sebagai vektor. Dia ada satu lagi syarat, dia mesti ada direction. Direction. Dia mesti ada dua ni. Kalau setakat magnitude je tak boleh. Dia mesti ada magnitude, kemudian mesti ada direction. Direction yang biasanya kita akan lukis, nak menunjukkan direction tu kita tambah dengan anak panah. Ini yang kita panggil vektor ni. Okey, so ingat, vektor tu dia mesti ada dua syarat. Pertama, panjang ada. Kemudian dia mesti ada direction. Direction kita wakilkan dengan anak panah. Okey, so nanti sepanjang kita bab 5 ni, kita akan belajar vectors mesti ada magnitude dan direction. Okey, nanti kita akan fokuskan pada 3 dimension. Okey, yang pertama, penulisan vektor. Okey, biasanya vektor ni dia mesti ada, paling kurang dia mesti ada 2 titik. Initial point, satu lagi terminal point. Maksudnya sekurang-kurang mesti ada 2 titik. 2 titik. Okey. Kalau kita wakilkan sini, maksudnya kita ada point A, point B. Kalau kita nak tulis vektor, simbol vektor, dia mesti ada line. Ni straight line, straight line. Kemudian dia mesti ada anak panah. Yang saya pesan tadi, dia mesti ada magnitude satu, yang kedua mesti ada anak panah. Itu yang dia panggil vektor. Okey, simbol yang pertama. Simbol yang pertama kita mesti gunakan simbol A, point A pergi ke B. Ini kalau kita nak gunakan simbol ni mesti guna huruf besar. A huruf besar, B huruf besar. Bila kita gunakan pergerakan A pergi ke B, simbol dia mesti ada anak panah ke atas. Jangan tulis A, B huruf kecil, mana anak panah. Yang ni salah. So hati-hati penulisan vektor. Penulisan vektor yang kedua, kalau kita tak nak gunakan point A, point B, kita boleh wakilkan dengan satu huruf je. Tapi bila satu huruf, kita mesti gunakan huruf kecil. Contoh macam ni lah. A pergi ke B, saya wakilkan dengan vektor A. So cara nak tulis, dia mesti ada huruf kecil, kemudian dia mesti ada wave kat bawah ni. Dia mesti ada wave kat bawah tu. Kalau A saja tak boleh. Kalau A tu dia panggil constant. Kalau vektor, dia mesti ada huruf kecil A, kemudian ada wave kat bawah. Ni dua cara penulisan vektor. Jadi sama ada kamu nak gunakan huruf besar ataupun huruf kecil. Okey, dua penulisan vektor. Okey, yang ini x axis, ini y, ini z. Kalau kita ada 3 dimensi, 3 dimension, so kita ada x, y, z. Okey. Dan kalau x ni biasanya kita gunakan i, j, k. I ni maksudnya kita dah belajar sebelum ni. Kalau I itu maksudnya pada paksi X ni, daripada 0, satu unit tu adalah I. Unit yang kedua tu adalah 2I. Ni dalam bacaan vektor. Kalau bacaan nombor biasa, kita akan buat 1, 2, 3, 4. Tapi kalau dalam vektor, kalau X axis, maka satu unit tu adalah I. Unit yang kedua adalah 2I. Okay, sama juga untuk paksi Y. Paksi Y. Kalau biasa kita tulis 1, kemudian kita akan tulis 2. Tetapi kalau dalam vektor, kita akan tulis satu unit tu adalah J. So kita kena tulis J. Okey, yang ni mesti tulis J. Ini kita akan tulis 2J. So ingat J tu mewakili satu unit di paksi Y.
Kalau paksi X, I itu adalah satu unit pada paksi X. Kalau Z, satu unit tu adalah K. So ni K, yang berikutnya adalah 2K. So berbeza sikit dia akan ikut kita punya paksi. Okey, jadi penulisan vektor ni kalau kita nak gambarkan dalam bentuk 3 dimension, kita boleh tulis dalam bentuk macam ni lah. Okay, ini maksud dia, ingat ni kalau kita gunakan 2 point O dan P, huruf besar, atas mesti ada anak panah. Jangan tulis OP je, salah. OP dia mesti ada anak panah. Kemudian penulisan nak menunjukkan 3 dimension, XI tambah YJ tambah ZK. Okey. Ataupun kita boleh juga tulis vektor OP ni dia dalam bentuk column matrix. Bila kita tulis dalam bentuk column matrix, tak payah tulis IJK. Kita hanya tulis X, Y, Z. Gitu. Ataupun saya nak guna kurungan yang macam ni. Dalam bentuk less than, greater than ni. Boleh juga. Yang ini kita boleh gunakan macam koordinat, cuma kita tukar. Tukar dalam bentuk kurungan yang tajam. Tapi kita tak payah tulis IJK. So ada dua penulisan yang tak perlu tulis IJK. Column matrix satu lagi. Jadi nanti dalam exam, dalam pengiraan kamu pilihlah mana kamu nak, tapi jawapan akhir pastikan biasa kita tinggalkan dalam bentuk jawapan IJK. Yang ni dua lagi ni, ini kita gunakan semasa nak buat pengiraan. Okey. Okey, macam itulah tadi. Ini saya dah cerita tadi. Okey, kadang-kadang soalan dia nak magnitude. Berapa panjang magnitude? Maka kalau kita ada vektor 3 dimension ni, ini simbol magnitude ya. Ini adalah simbol magnitude. Magnitude. Okey, ini dalam vektor simbol yang tegak tu dipanggil magnitude. Kalau dalam real number, kita jangan keliru dengan real number. Okey, real number yang pagar ni maksud dia nilai dia sentiasa positif. Tapi dalam ni dia panggil apa? Kalau dalam vektor kita nampak je select value tu, maksud dia kita nak mengira dia punya magnitude. Cara dia setiap dimensi ni kita ambil kuasa 2. X kuasa 2, Y kuasa 2, Z kuasa 2. Kemudian kita akan buat square root. Okey, unit vectors. Okey, unit vector ni maksud dia kalau kita ni kalau katakan saya bincang sini ni katakan sini X, sini Y. Tadi saya dah bagi tahu satu unit di paksi X. Kalau vektor ini adalah I, ini adalah 2I. Okey. Kalau kat sini bersama. Ni J, ni ada 2J. Okey, sekarang ni katakan saya ada satu vektor. Saya ada satu vektor, katakan macam ni lah. Ini contoh, satu vektor. Sekarang ni vektor yang kita bincang sekarang ni. Kita nak tahu vektor yang kita bincang sekarang ni, unit vektor dia apa? Maksud dia satu unit tu berapa panjang dia? Maksud dia katakan satu unit tu panjang dia yang ni. Untuk vektor ni je. Tadi vektor kalau di paksi X, satu unit tu I. Kalau Y, satu unit tu adalah J. Tapi kalau atas vektor, sebarang vektor, bagaimana kita nak ukur satu unit tu? Itu yang dipanggil unit vektor tu. Okay, unit vektor. Cara dia mudah aja. Vektor yang kita ada tadi, IJK tadi, X, Y, Z, kita bahagi dengan magnitude. Maksud dia, sebenarnya dia hampir sama dengan vektor yang biasa, cuma kita bahagikan dengan magnitude. Katakan magnitude kat sini ada 3. So, kita hanya bahagikan dengan 3. Vektor yang ada tu kita bahagi 3. Okey tak ni? Boleh ke? Okey, sir. Ini maksud dia unit vektor ya. Unit vektor. Satu unit ni. Cara kita nak tahu berapa satu unit ni. So gunakan formula ni. Okey, kita ada masa sikit lagi. Okey, ini kalau kita nak mencari vector between 2 points. Yang ini maksud dia, ini sama konsep kalau kita nak jumlahkan X, Y, Z. X yang sama kita jumlahkan, Y yang sama kita jumlahkan. Okey, ini nanti kita akan lihatlah. Okey, kita tengok dalam nota ni ada banyak lagi properties of vectors. Equal vectors. Equal vector ni kalau tadi kita bincang tadi, vektor mesti ada 2. Magnitude 1, direction 1. Kalau kita nak samakan equal vectors ni, 2 vektor dikatakan sama kalau 2 ni
Dua maklumat ni sama. Maksudnya magnitude dan direction mesti sama. Contoh macam ni lah. Panjang yang sama, arah yang sama. Maka vektor tu kita panggil equal. Okey, kalau negative vectors, maksud dia, katakan saya ada vektor macam ni. Ni vektor dia asalnya ke bawah. Bila saya labelkan negatif, maka panjang dia sama, cuma arah dia terbalik. Arah dia terbalik. Okey, jadi hanya untuk faham je. Zero vectors. Zero vector ni kalau tadi saya dah bagi tahu vektor ni dia ada dua yang kita tengok, magnitude satu lagi adalah direction. Okey, zero vectors ni kalau magnitude dia zero. Kalau magnitude dia zero. Kemudian direction no specific. Maksudnya macam contoh point lah, point. Macam point, satu titik. Magnitude dia tak tahu, zero. Kemudian direction pun tak tahu, banyak arah. Okey, parallel vectors. Okey, dua vektor ni kita akan namakan dia parallel kalau kita berjaya tulis dua vektor, kita berjaya tulis sama dengan vektor satu lagi, tetapi dengan adanya kehadiran constant. Okey, maksud dia kalau katakan saya ada dua vektor, okey, dia sama dengan B tetapi 3 kali B boleh juga. Ataupun kita ada satu vektor A tetapi setengah kali B pun boleh juga. Yang penting boleh tak kita tulis A sama dengan B tapi depan dia ada constant. Contoh macam ni lah. Kenapa A ni kita boleh katakan parallel to vektor A, kan? Sebab dia punya ni adalah 2 kali. 2 kali. Maksudnya vektor yang pertama kita boleh tulis sama dengan vektor yang kedua tapi ada constant kat depan. Okay? So ini nanti kita akan selalu gunakan ni, parallel vectors. Dua vektor dikatakan parallel kalau kita boleh berjaya tulis A sama dengan B, depan dia ada constant. Okey, kita ada sikit lagi. Perpendicular, maksudnya antara dua vektor tu 90 darjah. Okey. Ini nanti kita akan lihat bagaimana. Okey, ini contoh Bagaimana kita nak tambah dua vektor? Biasanya kalau kita nak cari A tambah B berapa? Maksudnya bila kita ambil vektor A, kita sambung di hujung vektor A ni dengan B. Maka kita tengok, kita mula daripada mana tadi? Kita mula daripada point A. Berakhir di mana? B. Itu yang dipanggil vektor AB. Hasil tambah A dan B. Okey, dan contoh lain macam inilah. Okey, ini petua kalau kita nak tambah. Macam mana kita nak tambah dua vektor ni? Cara kita nak tambah, kita kena pastikan bila kita bermula pada A, kita berhenti pada B. Kemudian pastikan kita kena sambung pada B balik. Baru kita boleh tambah. Okey, kalau katakan saya ada PQ, dia mesti tambah dengan Q dulu. Baru yang lain. Maka jawapan dia adalah PR. Okey, so ingat petua ni. Bila kita nak tambahkan dua vektor PQ, kita berhenti pada Q. Kita sambung balik dengan QR. So jawapan dia adalah PR. Dan jangan lupa mesti tulis anak panah kalau gunakan huruf besar. Okey, ada lagi tak? Okey, yang ini kalau kita subtract. Okey. Ini kamu boleh baca lah Okey, ini kita aja tengok jonota ni. Okey, direction. Kadang-kadang soalan find the direction cosinus. Maksud dia, okey, kita kena ingat je, kalau angle kita ada 3 angle ni. Ini kita tadi saya dah bagi tahu, ini adalah X axis, ini Y, ini adalah Z. Kita ada satu vektor. Ada satu vektor. Vektor ni kalau kita rujuk kepada paksi X, angle dia adalah alpha. Kalau kita rujuk pada X axis, maka angle dia adalah alpha. Tapi kalau vektor ni kita rujuk pada Y axis, angle dia adalah beta. Ingat yang tu. Kalau Z, angle dia adalah gamma. Maka kalau soalan tanya find the direction cosinus, maksudnya jawapan cos tu berapa? Gunakan formula ni. Okey, maksud dia untuk nak menjawab soalan ni, step yang pertama kita kena kira OP ni berapa panjang. Kena kira yang ni dulu. Berapa panjang. Lepas tu kita tengok contoh katakan saya bagi
OP, vektor OP sama dengan 2I tambah 3J tambah 5K. Contoh, bila saya nak cari direction cosinus, maka kita akan ambil cos alpha. Mesti guna X. X tu berapa? X tu adalah 2. X tu adalah 2 So 2 per panjang OP. Okay, katakan panjang OP ni berapa? Ni kita kira panjang OP ni. Okay, kalau kita kira berapa ni? 2 tambah 9 tambah 25. Okey, kemudian punca kuasa 36. Okey, panjang dia adalah 6. Maka kalau kita nak jawab direction cosinus, terus kita ambil jawapan dia adalah 2 per 6. So jawapan dia 1 per 3. Kalau kita jawab soalan ni. Kemudian kalau nak mencari cos beta, maka ambil J kita adalah 3 daripada 6. Kemudian kita kena jawab juga cos gamma. Cos gamma ni merujuk kepada K kita berapa sebelah dia? 5. 5 per dengan magnitude. Okey. Ini contoh-contoh kalau kita nak mencari direction cosinus. Maksudnya kita biarkan jawapan dalam bentuk cos sama dengan berapa. Biarkan jawapan ini. Tetapi kalau soalan tu find the direction angle. Dia nak tahu angle tu berapa. Maka kita ubah sikit. Kita kena kira guna kalkulator tekan shift cos. Itu je beza dia. Maksudnya kita nak cari angle tu berapa. Maka jawapan dia mesti dalam bentuk alpha, beta, gamma. Berapa nilai dia. Jadi nanti dalam exam kita kena mahir direction cosinus, jawapan dia mesti dalam nilai cos berapa. Tapi kalau direction angle, maka jawapan dia mesti angle tu berapa nilai dia. Alpha, beta, gamma. Okey, kemudian yang penting sekarang ni, contoh yang pertama ni, kita ingat vektor ni dia mesti ada 2. Dia mesti ada magnitude 1, satu lagi dia mesti ada direction. Kalau ada 2 tu, itu kita panggil vektor. Ini kamu cubalah. Saya nak teruskan yang kedua ni. Okey, kita dapatkan relation di antara koordinat ni. Koordinat, point dan vektor. So ingat vektor ni kita ada 3 jenis penulisan. Antaranya adalah seperti yang ni lah, kurungan yang tajam ni. Okey, jadi kalau kita lukis, sebenarnya kita ada ni. Okey, maknanya sekarang ni perbincangan kita adalah 3 dimensi. Ini X, yang ni Y, yang ni adalah Z. 3 dimensi. Koordinat yang pertama 4. Maksudnya bacaan kita yang pertama 4. Ini adalah 4. Kemudian Y kita adalah 7. Y kita 7. Jadi cara kita nak lukis, yang ni. Ni kita dapatkan bentuk paralel. Macam ni lah, macam ni. Okey, kemudian akhir sekali kita kena dapatkan bacaan 1. Maksudnya Z tu 1. Z tu bacaan dia 1. Jadi kalau kita lukis 1 tu maksud dia tinggi ni 1 dia ni. Tinggi dia 1. Boleh? So tinggi dia 1. Jadi kalau kita gambarkan bentuk dia adalah, kalau yang ni, ini yang dipanggil point ni. Ni point 4, 7, 1. Dia adalah 1 titik. 1 titik. Okey. Maksudnya bacaan X 4, kemudian Y 7, kemudian Z tu adalah 1. Okey. Kemudian yang ini pula, ini adalah vektor ni. Okey, vektor ni dia merujuk kepada origin. Jadi kita akan buat satu garis. Okey, satu garis. Okey. Jadi kalau saya besarkan ni, dia sebenarnya dia bentuk satu garis. Yang ini tadi adalah point tadi. 4, 7, 1. Ini point. Kemudian kalau kita refer pada origin O, dan ada anak panah. Ini adalah untuk vektor. Ini adalah vektor 4, 7, 1. 4, 7, 1. Okey, boleh faham So kita boleh bezakan di antara point dengan vektor. Okey.
point dengan vektor. Okey, saya teruskan. Kemudian kita lihat contoh yang ketiga ni. Okey, contoh yang ketiga, kita diberi dua titik A dan B. Kemudian kita dapatkan vektor AB. Ini penulisan vektor AB. So saya ambil yang pertama ni, vektor AB. Kalau vektor, kalau nak ikutkan, kalau nak refer pada origin, formula kita adalah AO plus OB. Kalau ikutkan formula kita lah. Sebab kalau kita nak tambah dua vektor, yang tengah-tengah ni dia mesti bersambung. Okay? Kalau kita nak tulis lah. Kalau tak, kita akan gunakan, kita akan baca daripada kanan. So, kanan B, B tolak A. Maksudnya vektor B tolak vektor A. Jadi kalau saya nak ringkaskan, vektor B tolak dengan vektor A. Kita jangan ambil A tolak B. Okay? Jadi kalau kita nak proses ni, vektor B kita adalah 4, negatif 3, 2. Okay? Kalau tak nak tulis yang ni, nak tulis 4I tolak 3J tambah 2K, yang itu pun boleh. Okay? Kemudian saya tolakkan dengan 257. 257. Kalau tak nak, kita boleh gunakan 2I tambah 5J tambah 7K. Okay? Maka dari segi pengiraan, kita akan dapat 4 tolak 2, 2. Kemudian negatif 8 dan negatif 5. Okay? Maka jawapan akhir kita adalah, pastikan jawapan akhir kita dalam bentuk IJK. Ini masa kita buat pengiraan. Jawapan akhir dia tulis 2I tolak 8J tolak 5K. Okay, tolak 5K. Dari segi penulisan yang tepatnya, sebenarnya setiap vektor ni bawah ni mesti ada wave. Itu penulisan yang tepat lah. Okey. Itu kalau kita nampak soalan dia vektor AB. Kalau katakan kita nak cari vektor BA, maka kita akan ambil vektor A tolak B. Okey, vektor A tolak B, dia terbalik. Okey, untuk yang B ni pula, ini maksudnya kita nak mencari magnitude of vector A. Okey, yang tanda pagar ni, dia bukan bermaksud, dulu sebelum ni kita belajar, kalau ada nilai negatif, maka jawapan dia adalah sentiasa positif. Ini untuk real number. Ini untuk real number. Tapi dalam vektor, dia bukan maksud dia nilai dia sentiasa positif. Maksud dia adalah dia mesti menggunakan formula square root. Kita akan gunakan square root. Ambil nombor yang ada ni, kita kuasa 2. Setiap nombor ni kita akan kuasa 2. Tambah dengan negatif 5 kuasa 2. Okay, so nanti kamu kira ni, maka kita akan dapat nilai dia adalah square root of 93. Kalau unit vector ni, dia mudah je. Kita akan ambil, vektor tu sendiri, tetapi kita bahagikan dengan magnitude. Ini kamu boleh rujuk pada nota yang sebelum ni. Itu je beza dia. Ni vektor kita yang asal. Bila sebut dia unit vektor, maksud dia kita akan bahagi dengan magnitude dia. Maksud dia daripada sini, AB, terus kita tulis 2.93 sebab bahagi dengan magnitude. Kemudian teruskan lagi 8 per square root of 93 J. Teruskan lagi 5 per square root of 93. Okey, yang ini dia panggil vector unit. Okey. Unit vector ni maksud dia, kalau kita gambarkan, katakan vektor kita macam ni lah. Okay, vektor kita macam ni. Maka yang unit vektor tu maksud dia, satu unit ni berapa? Satu unit ni berapa? Itu yang kita cari tu. Maka kalau kita dapatkan, maka kita akan gunakan formula vektor tu bahagi dengan magnitude dia. So kita akan dapat vektor unit tu berapa. Okey. Kemudian kita nak tentukan, sekarang ni yang D ni pula, kita nak mencari all vectors of length 3 has the same direction. Kalau untuk yang ni, mudah je. Untuk soalan ni, kita ambil jawapan yang tadi, kita darab 3 je. Kita ambil daripada satu unit, nilai dia yang ni. Maka kalau 3 unit, darab 3 je. Jawapan ni, terus kita darab 3 je. 3 per punca 3. Punca 93.
Okey, sorry. Kalau saya buat jawapan terus, kita ambil 6 tolak darab 3 je. 24 per punca 93 J. Darab 3 je, 15 per punca 93. Maksud dia kita nak tahu berapa panjang. Kita dah tahu tadi 1 unit tu panjang dia yang ni 1 unit. Tapi kalau 3 unit, maka darab 3 je dah. Darab 3 daripada unit vektor tadi. So itulah kita punya jawapan. Okey, untuk contoh yang keempat. Okey, contoh yang contoh yang keempat, kita nak mencari A. Okey, yang ini sebenarnya ini lebih tepat sebenarnya kena tulis 3 vektor A tolak 2 vektor B tambah 4 vektor C. Okey, ini sebenarnya sepatutnya kena buat ada wave bawah ni. Untuk menggambarkan dia adalah vektor. Itu penulisan sebenarnya dah. So, jadi untuk yang A ni mudah je. Kita gantikan je. 3 vektor A minus 2 vektor B plus 4 vektor C. Okay. Yang ini kita ganti je. 3. Kalau kita nak mudah, kita buat dalam bentuk column matrix. 2, 3, negatif 1. Untuk yang A ni. Kemudian tolak dengan 2 vektor B. 4, negatif 1, 3. Kemudian teruskan 4 darab C. Negatif 3, 5, 2. Okey. Nanti kita jumlahkan ni. Kita jumlahkan, kita akan dapat negatif 14. Maksudnya level yang sama ni kita jumlahkan. 6 tolak 8 tolak 12. Okey. Dan teruskan lagi. Yang ini kita akan dapat 31. Yang ini kita akan dapat negatif 1. Maksud dia yang sama level ni kita jumlahkan. Negatif 3 tolak 6 tambah 8. Dan jawapan akhir pastikan dalam bentuk IJK. So nanti 14I tambah 31J tolak dengan K. Okay, itu kita punya jawapan. Okey, kemudian untuk soalan B. Soalan B ni kita nak mencari magnitude. Ini sama yang tadi ni. Sama yang tadi. Okey. Maknanya kita akan menggunakan formula square root. Square root daripada semua nombor yang ada tadi. Negatif 14 kuasa 2 tambah 31 kuasa 2 tambah negatif 1 kuasa 2. Okey. So kira je ni. So kita akan dapat, nanti kamu cek, jawapan dia adalah square root of 1158. Okey, itu kita punya jawapan. Okey, untuk unit vektor. Okey, unit vektor, ingat, untuk unit vektor maksud dia kita nak tahu dalam vektor tadi satu unit tu berapa. Itu dia panggil unit vektor tu. Jadi cara dia mudah je. Kita gunakan unit vektor. Terus kita ambil je vektor kita ni apa tadi? Yang ni. Negatif 14. Magnitude dia adalah square root of 1158. Betul tak? 1158. Okey. Kemudian ini untuk I. Untuk J pula plus 31 over magnitude dia. Okey, ini untuk J. Kemudian untuk K 1 per 1158. Okey, maka inilah jawapan kita. Okey. Jadi kalau jumpa je istilah unit vector, kita ambil vektor yang asal ni bahagi dengan magnitude. Setiap IJK tu bahagi dengan magnitude. Okey, itu untuk soalan C. Kemudian untuk soalan D pula, kita nak mencari alfa dan beta. Dia bagi tahu D ni sama dengan ni. Ni sebenarnya kita boleh tulis macam ni. Sepatutnya setiap A, B, C ni dia mesti ada wave kat bawah sebab dia vektor. So kita lihat balik maklumat soalan. D equals to alpha vector A plus 3 vector B plus beta C vector C. Okey, kita lihat D. Kalau kita tengah buat pengiraan, kita boleh gunakan column matrix. So D tadi adalah refer pada soalan 19 negatif 2 kemudian 5. Kemudian alpha multiply by vektor A. Okey, vektor A kita adalah 2 3 negatif 1.
Kemudian vektor B. Okey, vektor B kita adalah 4, negatif 1, 3. Ini ikut daripada soalan. Kemudian plus beta. Okey, vektor C kita adalah negatif 3, negatif 3, 5, 2. Ini adalah maklumat vektor C, negatif 3, 5, 2. Okey, so kita selesaikan. Tujuan kita adalah untuk mencari alfa ni berapa, beta ni berapa. Okey, so kita ambil lah. Yang pertama, kalau saya ambil level yang pertama, 19 sama dengan 2 alfa. Kemudian tambah 12, tolak 3 beta. Okey, selesaikan ni. Kemudian level yang kedua, negatif 2. Kemudian plus 3 alfa. Bukan plus. Okay, dia equal Ini one equal. Negatif alfa plus 9 plus 2 beta. Kemudian level yang ketiga, 5 equals to negatif alfa. Kemudian tambah 9. Okay, ini tadi salah ni. Ini negatif 3. Ini adalah negatif 3 3. Okay, negatif 3. Kemudian tambah 2 beta. Kan? Jadi kalau kita nak dapatkan alfa dan beta, so kita ada 3 persamaan ni, pilihlah. Kalau alfa beta, sepatutnya kita hanya cukup gunakan 2 persamaan je. Nanti kamu pilihlah, kamu nak pilih persamaan mana. Pertama dengan kedua ke, sebab kita hanya nak tahu alfa beta tu berapa. Ataupun nak pilih 2 dengan 3 pun boleh. Mana-mana boleh. Okay? Kalau pilih 1 dan 2, yang ketiga ni tak payah. Okay? Ni nanti kamu selesaikan ni. Kamu selesaikan, buat persamaan serentak, kira dah alfa tu berapa, saya bagi jawapan je ni. Dan beta tu adalah negatif 1. Okay? Ini nanti kamu selesaikan. Okay, kemudian direction cosine of A. Okay, yang ini refer balik pada nota yang last tadi. Okay, kalau soalan tu sebut, okay, kita lihat dulu vektor A ni, apa dia punya maklumat dia. Vektor A kita adalah 2i plus 3 plus 3j minus k. Okay, kalau kita dapatkan direction cosine ni, kita perlu cari dulu dia punya magnitude dulu. Magnitude dia dengan cara square root of 2 squared. Kemudian plus 3 squared. And then plus negative 1 all squared. Okay, kita kira ni dulu. So yang ini adalah berapa ni? 4 tambah 9, 13 tambah 1, 14. Okay, 14. Okay, kemudian kalau kita dapatkan direction cosine, maka kita kena ingat jawapan kita dalam bentuk cos. Okay, dalam bentuk cos. Jadi kalau cos yang pertama adalah cos alpha. Rujuk balik nota yang tadi, yang awal tadi. Cos alpha tu adalah merujuk kepada I. Maka kita akan gunakan I kita 2 per dengan magnitude dia. Per dengan magnitude. Maka itulah kita punya jawapan. Kemudian cos beta. Cos beta pula merujuk kepada J. So kita ambil nombor dia 3 per square root of 14. Kemudian cos gamma adalah merujuk kepada ni K ni. Nilai dia adalah negatif 1 per punca 14. Maka untuk soalan direction cosine ni, inilah jawapan kita. Biarkan dalam bentuk nilai cos. Okey. Kemudian untuk yang F ni pula, kalau soalan kata direction angle. Direction angle tu maksudnya kita nak mencari nilai alfa tu. Maksudnya kita nak mencari nilai alfa, beta dan gamma. Okey. Maksud dia daripada cos tadi kita ambil alpha equals to inverse of cos. Ini kamu guna calculator je ni. Guna calculator kamu akan dapat nilai 57.69 darjah. Ini pun sama juga.
beta tu adalah inverse of cos nilai 3 per square root of 14. Ini pun kamu guna kalkulator, kamu akan dapat 36.7. Sama juga untuk gamma, kita gunakan inverse of cos termasuk negatif. Maka kita akan dapat nilai adalah 105.50. Okey. Okay, contoh yang kelima, show that the vectors. Sepatutnya penulisan vectors ni, A ni mesti ada wave kat bawah ni. Vector B and vector C. Kita ada 3 vectors. Sekarang kita nak show that the 3 vectors form a triangle. Maksud dia, adakah 3 vektor ni boleh menghasilkan triangle. Jadi untuk kita nak show ni, kita boleh show dengan menggunakan nota ni lah. Maksud dia kalau kita boleh menghasilkan triangle, mesti gunakan vektor. Campurkan 3 vektor ni, mesti kita akan dapat 0 vectors. Okay. So kita boleh tunjukkan vektor A plus vektor B plus vektor C equals to, okay, katakan pengiraan ni saya gunakan column matrix 1 to 1. Kemudian kita gunakan negative 2, 1, negative 3. Kemudian third vector 1, negative 3 and 2. Okay. Kita kena check, cuba kita jumlahkan setiap vektor ni. Okay, so kalau kita jumlahkan, kita akan dapat negative 2 plus 2, 0. Okay. Kemudian yang level yang kedua ni sama juga, kita akan dapat 0. Dan yang ketiga ni pun sama juga, kita akan dapat 0. Okay. Ini sebenarnya dia sama dengan 0 vector. Okay. Jadi kalau kita berjaya tunjukkan ni, maka kita boleh tunjukkan A, B and C, okay, form a triangle. Okay, so cara kita macam tu je. Ini 3 vektor ni kita boleh tunjukkan, boleh masukkan triangle dengan cara jumlahkan, mesti dapat 0 vektor. Okay, seterusnya find the length of the triangle side. Okay, kalau kita nak kira untuk setiap side ni, kita nak kira berapa magnitude dia. Length ni sama dengan istilah magnitude. Jadi kita boleh kira modulus of vector A equals to square root of, kita jumlahkan ni. Setiap nombor ni kita jumlahkan 1 kuasa 2, 2 kuasa 2 tambah 1 kuasa 2. Okay, so kalau kita jumlahkan ni, kita akan dapat square root of ya, ini tadi berapa? Ni 1 1 square. So 4, 5, 6. So kita akan dapat 6. Okay, sama juga untuk length of vector B. Okay, so kita boleh gunakan square root of negative 2 squared. So 4 plus 1 plus 9. Maksudnya setiap nombor ni kita kuasa 2 kan. Maka kita akan dapat square root of 14. Kemudian untuk third vector, length dia adalah square root of, kita jumlahkan ni 1 tambah 9 tambah 4. So kita akan dapat square root of 14 juga. Okay. Okay, contoh yang ke-6. Okay, given the vectors A, ini sepatutnya penulisan dia, sepatutnya A ada wave kat bawah ni, yang B ni pun sama, C pun sama. Okay, where M and N are constant, if A plus B equals to C. Maksudnya ini soalan yang pertama. Find the numerical values M and N. Ini soalan yang pertama. Maka kita gunakan maklumat ni, A plus B equals to C. Okay, so kita ambil silanya pengiraan ni kita gunakan column matrix je. Kita cuma ambil nombor je. Okay, so kita jumlahkan dengan B, vektor B, M, negative 1 and N. Okay, samakan dengan vektor C. Okay, vektor C kita adalah 5, kemudian M minus 1, dan yang terakhir itu adalah 3. Okay, so berdasarkan ni kita cari M. Kalau kita ambil level yang pertama, 3 plus M equals to 5. So daripada sini kita akan dapat nilai M tu sama dengan 2. Untuk mencari nilai N pula,
Okey, untuk mencari nilai n, yang ini adalah k, ini salah ni. Ini sepatutnya 1 1. Okey, untuk mencari nilai n, kita boleh ambil label yang paling bawah sekali, iaitu kita boleh gunakan 1 plus n equals to 3. So daripada sini kita akan dapat n tu sama dengan 2. So sama dengan kita punya jawapan. Okey, itu soalan yang pertama. Kita dah ada m sama dengan 2, n sama dengan 2. Dua-dua sama dengan 2. Okey, kemudian hence. Seterusnya, hence. Gunakan maklumat m dan n lah. Find a unit vector. Ingat unit vector ni adalah satu unit untuk vektor yang kita bincangkan berapa. Okey, direction of vector b. Okey, maksudnya kalau kita nak mencari unit vector formula dia, kalau ikut sini kita punya vektor kita adalah b b, maka kita gunakan vektor b divide by magnitude dia. Okey, tadi kita dah lihat vektor b kita adalah yang ni. Vektor b kita adalah m2, so 2i minus j, n pun 2 juga, dan kita akan divide by magnitude. Okey, kita divide by magnitude. Okey, magnitude untuk b. So kita kena kira lah. Okey, so ini kita kira magnitude of b, kita boleh gunakan square root of 4 plus 1 plus 4. Okey, so kita akan dapat nilai dia adalah 9, iaitu 3. So kita akan bahagi dengan 3 lah. So dapat 2 over 3 kemudian 2 over 3. Okey, ini adalah jawapan untuk unit vector. Maksud dia, kita ambil vector b tu, kita divide by magnitude. Okey, kemudian obtain also a vector of magnitude 6 unit. Okey, maksud dia, kita nak dapatkan vektor yang magnitude 6. Tadi satu unit tu adalah yang ni. Maka kalau kita nak bincang vector of magnitude of 6, kalau kita nak bincang vector of magnitude, maksudnya magnitude 6 unit. Okey, maka kita boleh ambil kita punya unit vector ni darabkan dengan 6. So kita darab 6 darab dengan unit vector I minus 1 over 3j. Okey, kemudian plus 2 over 3k. So kita darab, kita akan dapat okey, ini boleh cancel ini boleh cancel. So kita akan dapat 4i kemudian minus 2j plus 4k. Okey, maksudnya kita dah ada satu unit jumlah dia yang ni, maka bila 6 unit darab 6 je. Okey, so kita dapat jawapan.